Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idha syi'ta sahlan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ini dapat kita sambung kembali pengajian kitab Al-Wafi, iaitu syarah hadis maqbul Imam Nawawi rahimahullah taala. Kita masih lagi pada hadis yang ke-31, yaitu hakikat zuhud dan hasilnya. Ini mengelepas kita berhenti pada muka surat 419. Bagaimana mendapatkan kecintaan manusia. Ia berdasarkan kepada firman sabda Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma inda nas yuhibbuka nas. Zuhudlah kamu, maknanya di dunia ini, dalam kehidupan dunia, Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah dari barang apa yang ada pada sisi manusia. Manusia akan mencintaimu. Jadi bagaimana kita yang bersifat zuhud dengan manusia, supaya manusia itu suka pada kita ataupun mencintai kita. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara mendapatkan kecintaan manusia, yaitu dengan zuhud terhadap apa yang ada di tangan mereka. Kerana jika kita tidak mengusik harta mereka, yakni meminta dan berusaha merebutnya, mereka akan mencintai kita. Sebahagian besar hati mereka berwatak dan bertabiat mencintai dunia. Barang siapa yang menyayangi seseorang dalam hal yang mencintainya, maka dia akan membenci dan menjauhi orang yang menyayanginya itu. Barang siapa yang tidak menyayanginya, dia akan mencintai dan memilihnya. Ini kita baca dah melepas. Maknanya kita tidak boleh sama sekali nak mengusik harta benda mereka, sama ada yang kita minta ataupun kita rebut dan sebagainya, nak ganggu harta orang lain lah. Hasan Al-Basri berkata, seseorang akan tetap mulia di hadapan manusia selama dia tidak tamak untuk mendapatkan apa yang ada di tangan mereka. Seseorang akan tetap mulia di hadapan manusia selama dia tidak tamak untuk mendapatkan apa yang ada di tangan mereka. Sedangkan jika dia menginginkan yang ada pada mereka, maka mereka akan meremehkannya, menolak untuk berbicara dengannya dan membencinya. Syukurlah kalau kita sebut atas hari itu, ada Hasan Basri sebut di sini. Maknanya kita tidak boleh termokong nak kepada hak orang lain, harta orang lain. Kita sama sekali jangan termokong nak kepada benda-benda pemilik orang lain, di tangan orang lain. Kerana pada waktu itu orang akan tidak mahu berbicara dan membenci kepada kita. Seorang Arab Badui berkata kepada penduduk Basrah, siapa pemimpinmu? Mereka berkata Al-Hasan.
Dia berkata, dengan apa dia memimpin kalian? Mereka berkata, manusia memerlukan kepada ilmunya, sedangkan dia tidak merasa memerlukannya terhadap kekayaan dunia mereka. Dia berkata, alangkah indahnya hal ini. Seorang Arab Badui tanya kepada penduduk Basrah. Penduduk Basrah, dia kata, siapa pemimpin kamu? Itu Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri lah. Jadi manusia ini, waktu mereka berkata manusia memerlukan ilmunya. Jadi orang lama itu perlu kepadanya untuk mendapatkan ilmu. Manakala Al-Hasan Basri itu sendiri, dia tidak pula mengganggu kekayaan dan harta yang ada pada orang lain. Dia tidak minta lah. Dia jaga kepada harta orang lain. Kadang-kadang maksud dia di sini ada setengah tu, dia nak menyampaikan ilmu dalam masa yang sama, nak sesuatu kepentingan daripada penyampaian ilmu. Dia tak jaga lah kepada sama ada orang beri ke tidak beri. Jadi dia berkata, alangkah indahnya hal ini. Mana dia tidak termohon kepada harta dunia. Dia mengajar dengan penuh keikhlasan. Dia memberi ilmu kepada masyarakatnya dengan penuh keikhlasan. Kemudian seterusnya, manusia yang paling berhak memiliki sifat yang mulia ini adalah para penguasa. Yakni pemerintah. Penguasa di situ maksudnya pemerintah. Dan para ulama. Ini dua orang yang penting dalam masyarakat. Kerana penguasa, yakni pemimpin, jika bersifat zuhud, akan dicintai manusia dan akan diikuti perilaku zuhudnya. Sebab dalam hadis Nabi sebut, an-nas ala dini mulukihim. Manusia itu, agama mereka itu diikut penguasa dia, raja-raja mereka. Dan kalau jenis pemimpin itu zuhud, maka orang ramai rakyat jelantanya juga akan bersifat dengan zuhud. Tengok kalau pemimpin suka pakai pion, orang ramai pakai itu. Dan terimeh orang ikut dah. Jadi di situ dia panggil ikutan. Orang muda ni panggil idola lah. Qudwah. Dia suruh jadi qudwah. Baik itu Nabi sebut an-nas ala dini mulukihim. Tapi kalau ketua tu suka benda-benda yang hiburan, gitu juga rakyat pun akan ikut. Kalau zaman dulu suka seperti suka main panah, maka minat itu diikuti oleh orang ramai. Kerana penguasa pemimpin jika bersikap zuhud akan dicintai manusia. Orang pun suka dan sayang kepada pemimpin tersebut. Maksud tadi lah zuhud daripada segi maksud, dia tidak mengganggu bukan kepunyaan orang lain, harta benda orang lain. Dan akan diikuti perilaku zuhud. Manakala jika ulama bersikap zuhud, tadi pemimpin yang ulama pula, mereka akan dicintai manusia juga. Orang ramai pun suka pada ulama yang zuhud. Adakah ulama yang tidak zuhud? Ada ulama zuhud dan ada ulama yang tidak zuhud. Mereka akan dicintai manusia, akan dihormati apa yang diucapkannya, dan akan ditaati nasihatnya dan petunjuknya. Ini pemimpin melalui teladan dan ikutan. Maknanya apa yang dia ucap tu dia amalkan. Ada setengah tu dia wayak aja, ada dia ucap dah, tapi dari segi amalan tidak. Jadi orang perhati, orang tengok. Maka di situ orang pun tidak mahu mentaati nasihatnya ataupun mengikuti tunjuk ajarnya. Tidak ada sifat zuhud. Ibnu Salam berkata kepada Ka'ab di hadapan Umar radhiyallahu anhu, apa yang membuat ilmu menghalang dari akal para ulama setelah mereka memahami dan menghafalnya?
Salam dia tanya kepada Ka'ab di hadapan Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, apakah yang menghalang daripada akal ulama setelah mereka memahami dan menghafalnya? Dia berkata ilmu akan hilang kerana tamak. Ilmu seseorang itu akan hilang kerana ada sifat tamak. Tamak kepada keduniaan, kepada dunia. Keburukan jiwa, ini dia dari segi akhlak. Jiwa yang kotor, tidak bersih, dan meminta kepada manusia untuk memenuhi keperluannya. Jadi mengharapkan sesuatu dari manusia, kebergantungan dia kepada manusia. Dia berkata, kau benar. Mana ada kepentingan diri, ada kepentingan diri. Macam apa, ada cerita zaman dulu lah dah. Kalau orang ngaji di pondok, guru pondok dia ada cerita ni. Ada, kita kata Tok Lebah, Tok Guru di kampung. Dia menjadi tempat rojuk ke orang kampung. Dia mengajar dan sebagainya di kampung. Ada cerita kepada suatu ketika di sebelah pantai kita kini lah. Cerita lama dah ni, sama-sama dulu. Dia pergi nak ikat ke laut. Tiba-tiba bersadari dia bunyi ikan besar ikan pelik, ikan besar. Dia pergi ke laut, dia punya ikan besar. Jadi dia bukan nelayan biasa lah, nelayan hijau lah. Jadi dia pun tengok pelik ni, dia berfikir, boleh makan ke tak ni? Ikan besar tak aja boleh. Biasa boleh ikan kecil-kecil satu-satu kan. Dia kecil biasa dia makan. Ada goreng, ada gula, dia boleh ikan besar. Besar. Kita dekat orang seorang. Bukan ikan bau, bukan kayu. Jadi dia pun kata, aku kena pergi tanya Tok Guru apa. Lepas dia pun pergi balik cepat-cepat dia pergi tanya. Misalnya, Assalamualaikum Tok Guru. Allah hari ni mau pergi ke laut, boleh ikan besar dah. Besar sangat. Nak tanya Tok Guru, boleh makan tak? Tok Guru tu pun jawab, tak boleh makan. Dia jawab lah, tak boleh makan. Oh, tak boleh tengok. Dia kata, oh tak boleh makan. Gini Tok Guru, apa sebenarnya tadi dia niat ada lepas dia. Ajak kalau boleh makan, bagi dua ke Tok Guru. Kenapa? Jadi dia kata nanti sebentar. Oh nak bagi ngapa? Dengan aku nanti sebentar. Mengenai balik kita atau dia pun naik. Lama tu sih. Mau naik jumpa kita kuning dan mau balik-balik dia kata dia harus dia makan. Oh sebentar tu dia bertukar. Tadi tak boleh makan. Sebab apa? Sebab nak bagi kita dulu. Jadi ini disebut sebagai ulama ya, mana ada kepentingan. Oh, tiba-tiba mula-mula tak boleh makan, nak bagi dengan dia, tukar dengan buku dia dah. Oh, kawan tu balik dia rumah kan. Kerak dua lagi lah. Dulu dia orang kata, muka pejan dia nak bagi. Tapi isunya jadi cerita, pakai hari ni. Dia kata Tok Guru tu pelik, mula-mula tak boleh, lepas tu boleh. Lagu mana? Jadi perbualan di kedai kopi dan sebagainya. Gitu. Jadi disebut di sini Ibn Salam dia kata maknanya boleh menyebabkan terhalang ilmu dia, tidak berkah. Maknanya meminta kepada manusia untuk memenuhi keperluan dia. Kalau orang bui holo main ngajar tu boleh ambil mungkin yang tak bui orang ngajar boleh sudah kerja. Tak pandai dengan ilmu tu dah penyampaian. Tapi ada di kalangan masyarakat kita satu ketika dulu jadi isu kan. Siapa kau, orang kata apa? Kalau tak bayar banyak-banyak ni, tak sipi mengajar, tak sipi ceramah. Itu satu bentuk maknanya permintaan, tuntutan. Orang yang kata apa, demand dah. Nak siapa 1,000, 2,000, 3,000, 15,000 buang nak ceramah sejam. Contoh. Sudah melebihi hak. Ini termasuk dalam meminta kepada manusia untuk memenuhi keperluannya, kepentingan diri dia. Itu tidak boleh.
Pada itu sudah tidak ada pada dirinya sifat zuhud. Sifat zuhud. Jadi untuk mendapatkan kecintaan manusia tadi, kita kena ada dalam diri kita sifat zuhud sesama manusia tadi. Dan Nabi kita SAW ajar satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Hadis sahih. Lafaz daripada Muslim, Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, dia kata, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Dia kata, kamu kena tengok orang yang lebih rendah pada kamu dalam kehidupan. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu tengok orang yang atas. Nabi ajar. Kita duduk di rumah, duduk di rumah. Kalau kehidupan kita apa nama ni, kudrat kita, apa tahap kehidupan kita tu setara tu ya no? Kekayaan kita dan sebagainya, harta yang kita ada. Contohnya kita ni mampu, kemampuan yang kita ada tu boleh beli kereta kacil contohnya. Pada tengok tak kata tengok orang pakai Alfa contohnya, orang pakai Mercedes atau mata belajar bergabung. Tengok Nabi kata, la tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan tengok atas no. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Tengok orang bawah kita, orang pakai motor Honda, orang dah pucat. Tengok kat mana yang bersikap setengah mana dah. Wa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kerana dia akan menyebabkan kamu meremeh-remeh ataupun mengecilkan nikmat Allah atas kamu. Maknanya di situ tidak ada sifat qana', berpada dengan apa yang ada. Dia suruh tak cukup sama. Jadi nak tukar tayar apa kacil dia dah. Tukar respon besar sampai nak geruk dah dia. Tukar kau tu apa pitih api jadi nak beli kereta besar tak mampu lagi dia pun modify kereta kacil dia. Jadi dia kata jangan dia tengok atas, tengok bawah kita, tengok orang lebih susah daripada kita, tengok orang lebih rendah daripada kita, baru kita merasai nikmat Allah Ta'ala beri pada kita, dan kita tidak akan meremeh-remehkan nikmat Allah Ta'ala beri kita. Kalau kita milik waktu itu, maka pada waktu itu kita akan merasai qana'ah, cukup, kecukupan. Itu juga salah satu daripada bentuk untuk kita mendidik diri kita dan jiwa kita dengan sifat zuhud. Kalau kita dulu ke atas, tak akan ada dalam kita sifat zuhud. Dalam hadis yang lain Nabi kita memberitahu ta'is abdul dinar. Ini juga kaitan dengan zuhud. Wad dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Nabi sebut celakalah hamba dinar, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba qatifah khamisah. Qatifah khamisah ni baju orang mahal, orang tebal, orang sutera. Jangan kita ni baju apa dah harga berkali 1,000 ke atas, 3-4,000 dah. Baju mahal, dah mahal kan. Seorang mahal kereta ada baju dah. Kita pakai hak murah ni, caitik ni. Nabi sebut sini ta'is celaka. Dia kata abdul dinar, hamba dinar. Dinar dulu duit dinar ni buat dengan emas. Sampai kita kat sampai Nabi tak ada riyal, tak ada ringgit. Kalau ada ringgit mungkin Nabi kata ta'is abdul ringgit. Celaka lah hamba piti dah buat ringgit. Dah jenis orang yang termohon kepada harta benda dunia, menyebabkan di mana dinar sani, dirham sani, ringgit sani, riyal sani,
menyebabkan dia lalai, leka dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. In u'tiya radiya, Nabi sebut. Kalau diberi, yakni Allah Taala beri kepada dia, permudahkan dia, radiya, suka dia. Seronok, senang, semua bahagia dah, dia rasa dah. Allah Taala sayang tu kat aku tu. Wa illam yu'ta lam yarda. Jika tidak diberi maka dia tak suka, jadi malu. Dalam hadis lain Nabi sebut wa illam yu'ta saqita. Kalau tidak dia beri, tak boleh, benda tu tak boleh piti sana, tak boleh benda dia nak sana, maka dia jadi malu. Dia jadi orang sama yang kata somak. Somak dah dia dah. Mana tak saya mari sejik ni. Contoh. Contohlah ni. Jadi maka Nabi sebut celaka orang dunia. Dia tidak pernah rasa cukup. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa orang ini juga tidak ada sifat qanaah, dan di situ juga tidak ada sifat zuhud dalam diri dia. Kemudian zuhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zuhudnya para sahabat yang mulia. Topik lain pula. Contoh zuhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga zuhud para sahabat radhiyallahu anhum. Jika kita mencari suri teladan, kalau kita nak cari apa nama ni contoh teladan, di situ makna qudwah, ikutan kita tentang kehidupan orang yang zuhud, maka kita akan mendapatkannya dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jumpa orang yang zuhud ni dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah sebaik-baik ikutan kita. Baik dalam bentuk amal, baik dalam bentuk akhlak maupun ucapannya, iaitu berupa nasihat-nasihat kepada umatnya. Ucapan dan amal beliau yang lebih mengutamakan kenikmatan syurga di akhirat adalah buah dan terbiak ilahiyah, yakni pendidikan ilahi, pendidikan Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Maksudnya, dan janganlah kamu tunjukkan ataupun tuju kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka yang kufur, yang kafir. Tinggal surah terjemahan itu. Sebagai satu kenikmatan, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cubai mereka. Cubai makna menguji mereka dengannya, dan kurniaan Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW, jangan gak matamu untuk dililah-lilah tengok kepada kurniaan, kekayaan, nikmat banyak yang Allah Ta'ala kurnia kepada orang kafir itu, dan musuh liu. Jangan dia suruh liu lah. Jangan dia suruh nak attack lah. Sedangkan apa yang dikurniakan Allah SWT kepada orang kafir itu hanya sebagai satu ujian kepada mereka. Linaftinahum fi, untuk Allah Ta'ala uji mereka itu. Maknanya jangan duduk termohon kepada dunia. Kadang-kadang orang yang tidak beriman lebih kaya daripada kita, jutawan, hartawan lah, jadi lebih hebat daripada kita. Rumah besar, kereta besar, kita tengok dia semayang pun duduk, puasa pun duduk. Bukan setakat semayang duduk, puasa duduk, percaya Tuhan pun duduk. Apa orang kaya kita pun nak retek. Jadi gitu. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih. Jangan sekali-kali Allah Ta'ala kata. Ini zaman Nabi lagi, mana para sahabat radhiyallahu anhum apabila melihat kekayaan-kekayaan yang ada pada orang kafir, nikmat-nikmat yang menimpa Allah, terasa juga. Sedangkan orang Islam ni
hidup dalam keadaan kesusahan, kesukaran. Kalau ada harta sikit, kena belanja di jalan Allah, kena infak, kena derma, minta derma. Tiap-tiap hari Jumaat ni derma dah. Muka lalu tahu tu kan dah. Kena sama ni tiap-tiap hari Jumaat. Dah kena sama. Pergi sejak mana pun ada tahu. Ini musim-musim Palestin pun ada, orang Palestin pun ada. Saat ni dia baca derma pun ada. Derma semacam. Habis sama PT kita. Bila kita naik buku PT ni, contoh kita akan berfikir dalam PT. Nabi SAW hidup baik sebelum maupun sesudah hijrah, baik dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. Beliau sentiasa bersikap zuhud terhadap kenikmatan dunia, mencari kenikmatan akhirat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau kita baca sebelum ni, syukurlah dia tidak melebih-lebihkan tentang kenikmatan dunia. Hak dia cari, hak dia tuku kenikmatan akhirat. Baik itu dia bersungguh-sungguh dalam ibadat dia sehingga lekuk buku lari Nabi, apa kaki Nabi bangun semayang malam. Sedangkan Nabi ke Allah Ta'ala sudah janji syurga pun begitu sekali dia bersungguh-sungguh, tanda kesyukuran dia terhadap Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia nampak nikmat akhirat itu lebih daripada nikmat dunia. Kalau awak kita pun pergi Madinah dan dibawa kepada satu museum, museum itu dia cerita satu cerita secara detail bagaimana di mana letak rumah Nabi buat dengan kapur, Nabi tidur atas kapur. Oh sedih. Banding kita tidur atas katil dengan tilam tebal, selimut tebal, limau tebal, musim sejuk ni. Cari selimut tak ajar ada lemah dia ambil topik tau. Sebab sejuk. Nabi kita tidur, ya Allah, kita tengok lepuh tanah. Rumah dia lepuh tanah. Tidur pun atas. Kalau tempat kampung kita ni, kotanya Nyo komen tu kan. Orang ngaji pun tak ada. Dia kerak-keraknya komen ni, buat tidur. Sebab Nabi nak suruh muda bangun malam tahajud. Kita cari batal paling comfort batal. Mana jangan gosok pada belakang pada tidur sedap. Payah mana ni? Beza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila orang bawa kita tu amun gimana ni? Dia bawa ini lah tempat rumah Nabi, ini lah bilik Nabi. Kalau Nabi tanya dalam bilik dia tidur, mati Nabi situ. Allah betul kan Nabi kita lah ni lah. Sedangkan dia Nabi, orang yang mulia, orang yang suhunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pak kita ni duduk di tahanan dengan Nabi. Jauh. Takut kita fikir. Sebab itu kita kena banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya benda kita buat itu tidak dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dah ni tak kira siapa dah. Tu imam, kau tu ayah, kau tu lembah, kau ustaz, rumah sahabat, rumah batu lah kau. Ustaz dia besar daripada orang biasa. Ada imam pukul 2-3 waktu kereta pun alfa lah. Bayang ni nak bayar ada bini pak. Jadi waktu kita cakap buat zuhud di mana kita minta. Sebab itu ada pentakrifan lain. Maknanya semua kemewahan tadi, harta benda tadi, untuk menjadikan dia itu zuhud, maka kita kena letakkan dia pada jalan Allah Ta'ala. Kalau ada kata alfa, kena start juga mari sembahyang masjid. Waktu subuh hujan pun kena start biar mari sampai masjid. Maka jadilah zuhud kita waktu itu. Kalau ada mana program agama mengajar start lagi, muat orang kampung kita nak kata tu. Ada. Kalau ada fikir banyak mari buku harta masjid. Maka jadi zuhud lah. Tidak kata nak guna kita.
Nak buat makan situ, buat minum sini, wajah di situ, buat belajar sini lah. Dengan anak-anak kita. Orang kampung kita susah, jiran kita susah, kita tak guna Allah, maka tidak suruhlah kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Nabi kita ni bersifat dengan sifat ya sangat pemalu, wa tawadhu, rendah diri, yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu. Nabi kita ni dia sanggup jahit sendiri kasut dia. Sifat sebut Nabi. Yakhsifu na'lahu, dia jahit sendiri kasut dia apa. Kita tak ada jahit, saya kasut dia baru. Nabi jahit kasut dia. Wa yarqa'u thawbahu, Nabi tapak baju dia soyok tu, Nabi tapak sendiri. Kita suruh bini kita buat, tak. Kalau bini tak jahit, kena marah dah bini kita. Marah lagi suruh tapak baju ni, tak buat lagi. Apa keping lain kan. Dia marah selalu dia. Cepat-cepat bini dia dijahit deh. Beli je. Yang saya jahit mahal aku Sofi tu. Jadi Nabi kita dia tapung sendiri baju dia. Wa yahlubu syatahu, Nabi peguh sendiri susu bini kambing dia. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin syariah. Nabi berkhidmat kepada ahli keluarga dia. Keluarga dia nak minta tolong apa Nabi buat. Diceritakan, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim. Nabi buat kerja rumah. Kali sampai kita kali jemur kain, basuh pinggan, basuh puyuh, sapu latar rumah, mungkin ada. Tapi sapu latar setengah mana rumah Nabi kita kecil, ada bukan rusak rumah kita. Kena rumah kita dua dekat. Bini kita seorang nyapu pada pinggan dia. Molek sangatlah suami itu buat juga dah. Sebab Nabi kita buat. Ada situ menunjukkan bahawa kita ada sifat suku dengan isteri kita. Baru bini kita sayang, betul. Balik-balik tu rumah comel lah tengok. Bangun pagi tu tak ada ke bini dia lipat katil. Tu laki lipat susu. Tu ketina suka tu. Bagi lipat selimut atas katil. Kemah. Tapi mana tu lagi nak buat, betul. Ini dia dah buat. Tegak kita buat lah tak. Dia kata mana apa dia nak mati dia tu. Contoh kena tegak balik. Pagi esok bangun awal-awal. Bini dia ada bilik air tu kita lipat siap comel. Dia putus pergi tengok. Oh mana apa lipat comel. Nak tolong lah dah. Nak tolong Nabi kita tolong. Malam-malam kita kena buat sok-sok. Ayo dia kata. Hari-hari aku kena buat. Tak apa lah. Tak apa lah. Sebab kita nak tunjuk sifat suku kita. Sebab tu ada tutup guru dia bersifat suku ni. Dia bangun pukul 3-4 pagi. Dia pergi basuh sampai tandas. Ada orang jumpa dulu. Dia kata mana itu guru tu sapu tangan. Aku nak kiki sifat. Sombong aku, sifat aku, agah aku sikit. Aku ni aku ni. Zuhud dah. Orang tak tengok. Allah Ta'ala tengok dah. Mana begitu. Barulah tidak ada sifat pongong, sifat agah, sifat debel, sifat tempat orang dah. Orang nasihat mudah dengar. Orang ajak mai sedih, cepat nak mari. Ni ajak. Oh kena marah ada dah. Ada orang mai sedih sama. Kalau orang tak beli, dia nak buat jujur mari. Mari dah, okey. Gitu. Padahal dia ajak molek, banyak kena sedih. Apa tu besar dia dah. Puan-puan ni tak boleh ni. Tu kerja dia ada kesaji. Ya itu dakwah, dakwah. Benda hak molek tu kita puji, kita sokong lah kan. Gitu. Jadi itu yang untuk malam ni. Apa ni kita puji setakat tu ya. Contoh zuhudnya daripada Nabi kita SAW. InsyaAllah kita sama pada kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya Rabbal Alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.